Lebih kejam apabila dia tegamak memenggal kepala mangsa-mangsanya. Mangsa ditikam dan disula, alat kemaluan mangsa dipotong sebelum dimasukkan ke dalam mulut mereka. Ada juga di antara mangsa yang telah dipotong tubuh badannya, kemudian mayat ditanam di dalam satu kubur yang besar. Kisah pembunuhan kejam yang dilakukan oleh seorang lelaki yang bernama Luis Alfredo Garavito Cubillos terhadap hampir 400 orang kanak-kanak telah menggemparkan dunia pada suatu ketika dahulu. Luis Garavito merupakan salah seorang pembunuh bersiri dan perogol yang sangat kejam. Luis Garavito dilahirkan pada 25 Januari 1957 dan pada tahun ini usianya genap 63 tahun. Luis Garavito turut dikenali dengan panggilan Le Bestia atau The Beast. Menceritakan kembali bagaimana Luis Garavito mula melakukan pembunuhan kejam ini adalah disebabkan tekanan yang dialaminya ketika dia masih kecil. Luis Garavito pernah didera secara fizikal dan seksual serta diabaikan semasa masih kecil. Lebih kejam apabila dia juga dikatakan pernah diperkosa sebanyak 2 kali oleh lelaki yang berbeza. Bapa Luis Garavito adalah seorang kaki botol dan telah menghalang ke-7 orang anaknya pergi ke sekolah. Sebaliknya, dia mengarahkan mereka untuk bekerja pada usia yang agak muda. Luis Garavito turut dihalang daripada memiliki teman wanita dan telah dihalau keluar dari rumah beberapa kali oleh bapanya. Difahamkan, Luis Garavito telah meninggalkan rumah dan hidup berdikari dengan mencari kerja ketika usianya belasan tahun sebelum dirinya terdedah dengan dunia alkohol. Pada usianya dalam lingkungan 20-an, Luis Garavito mempunyai masalah kemurungan sehingga beberapa kali pernah coba untuk membunuh diri tetapi tidak berjaya. Luis Garavito juga pernah bercinta dengan seorang wanita yang memiliki seorang anak kecil. Difahamkan, Luis Garavito adalah seorang bapa yang sangat baik, tetapi pada masa yang sama juga, dia dikenali sebagai seorang yang panas baran. Berikutan dengan keadaan Kolombia pada ketika itu yang sedang dilanda perang saudara, maka ramai kanak-kanak telah kematian ahli keluarga dan hilang tempat berteduh. Dengan situasi itu, Luis Garavito telah mengambil kesempatan dengan menculik kanak-kanak gelandangan itu untuk memuaskan nafsu songsangnya. Selain kanak-kanak gelandangan, sasaran utamanya adalah kanak-kanak yatim piatu. Luis Garavito menggunakan taktik kotornya untuk mendekati kanak-kanak itu dengan menyamar sebagai seorang pederi, penjajah jalanan, petani, pengemis dan sebagainya. Disebabkan tidak mahu dicurigai, dia sering bertukar-tukar watak. Selain itu, dia juga turut membantu memberikan wang dan makanan kepada mangsa. Selepas mendapat kepercayaan dari mangsa, Luis Garavito kemudiannya berbual-bual sehingga mereka keletihan. Hal ini secara tidak langsung memudahkan kerja kotornya itu. Pertama sekali, Luis Garavito akan membuka pakaian mangsa sebelum menyeksa dan merogolnya. Lebih kejam apabila dia tegamak memenggal kepala mangsa-mangsanya. Mangsa ditikam dan disula, alat kemaluan mangsa dipotong sebelum dimasukkan ke dalam mulut mereka. Ada juga di antara mangsa yang telah dipotong tubuh badannya, kemudian mayat ditanam di dalam satu kubur yang besar. Semasa pembunuhan kejam yang berlaku di sekitar tahun 1990-an itu, kebanyakan kanak-kanak lelaki berusia antara 8 hingga 16 tahun telah dilaporkan hilang. Namun, 5 tahun kemudian,
pihak polis mula menjalankan siasatan selepas menyedari kehilangan kanak-kanak gelandangan itu. Mayat-mayat mangsa yang ditemui menunjukkan terdapat kesan-kesan seksual, termasuk tanda gigitan dan penembusan pada alat kemaluan mereka. Pada November 1997, polis telah menemui 36 tengkorak dan tulang kepunyaan kanak-kanak lelaki di Pereira, iaitu di sebuah kota penanaman kopi di kaki Bukit Andes. Pada Februari 1998 pula, mereka sekali lagi menemui 3 mayat kanak-kanak di sebuah kawasan di luar bandar Genova. Beberapa bulan kemudian, pada bulan November 1998, turut ditemui 13 mayat lelaki dan 12 mayat berisi di dalam satu lubang kubur yang besar. Lebih mengejutkan apabila mereka menjumpai satu kertas yang tertera dengan alamat rumah. Mereka kemudiannya menyerbu rumah tersebut dan mendapati itu adalah rumah teman wanita Luis Garavito. Tetapi ketika serbuan dibuat, Luis Garavito tiada di rumah, dan mereka menemui satu jurnal kepunyaan Luis Garavito yang menyenaraikan nama dan gambar mangsa. Walaupun usaha pencarian telah diluaskan, tetapi mereka tidak berjaya memberkas Luis Garavito. Sehinggalah pada suatu hari, mereka telah menahan seorang lelaki yang disyaki melakukan jenayah rogol terhadap kanak-kanak. Saksi kemudiannya membuat laporan mengenai insiden tersebut dan suspek berjaya ditahan. Rupa-rupanya, suspek yang ditahan adalah Luis Garavito. Semasa disoal siasat, Luis Garavito telah mengaku merogol dan membunuh hampir 300 kanak-kanak di antara tahun 1992 hingga 1999. Namun, pihak polis percaya Luis Garavito telah membunuh hampir 400 mangsa. Dia juga telah bekerjasama dengan menunjukkan peta dan lokasi mangsa yang telah ditanam kepada pihak polis. Pada bulan Disember 1999, Luis Garavito didapati bersalah atas 138 pertuduhan dan dijatuhi hukuman penjara 1.853 tahun. Tetapi di bawah Undang-Undang Kolombia, tempoh penjara maksimum yang perlu dijalani sebagai hukuman adalah 40 tahun, menurut artikel 37.1 Kanun Keseksaan Kolombia. Oleh kerana dia bekerjasama dengan polis dan menunjukkan lokasi beberapa mayat, hukumannya dikurangkan menjadi 22 tahun dan dijadualkan akan bebas pada tahun 2021. Walaupun begitu, Luis Garavito seolah-olah akan tinggal di penjara seumur hidup kerana Undang-Undang Kolombia juga mengatakan bahawa orang yang melakukan kejahatan terhadap kanak-kanak tidak akan menerima apa-apa faedah dengan keadilan. Oleh itu, dia berkemungkinan akan menghabiskan antara 60 hingga 80 tahun penjara. Pastikan anda like dan subscribe jika anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loceng untuk notifikasi video yang terbaru dari KES TV. Sekian, terima kasih kerana menonton.